Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awal ni. Ketika negara berdepan dengan fasa pandemik COVID-19, boleh dikatakan hampir semua sektor ekonomi terjejas teruk dan ditambah pula dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan ketika ini kita berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. P itu merujuk kepada pemulihan yang mana kebanyakan hampir sektor ekonomi dibuka semula untuk beroperasi. Dan sudah tentunya sebagai langkah pemulihan jangka pendek yang diumumkan oleh kerajaan, pastinya ada beberapa inisiatif yang telah pun diumumkan. Antaranya adalah pelancaran semula ekonomi negara penjana dan juga prihatin ataupun namanya adalah sebagai pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat. Dan baru-baru ini juga kita juga dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang pengumuman prihatin 2.0 ataupun disebut sebagai Kita Prihatin. Jadi kita nak untuk malam ini di agenda awal ni kita nak memberi fokus di bawah penjana, kerana di bawah penjana kalau diikutkan lebih kurang 40 inisiatif telah pun diumumkan yang diberi tumpuan dalam pelan ataupun dalam pakej yang merangkumi RM35 bilion. Dan kalau boleh kita nak tarik salah satu tumpuan yang diberi tumpuan dalam penjana ini adalah tentang industri kreatif. Dan kita semua sedia maklum di bawah pengumuman yang diumumkan di bawah untuk memberi tumpuan kepada industri kreatif ini diperuntukkan sejumlah RM225 juta diperuntukkan. Objektifnya mudah. Yang pertama, untuk memastikan kelangsungan sektor perniagaan dalam industri ini terus boleh berjalan seperti biasa, dan keduanya pastinya untuk memberi suntikan untuk memastikan industri ini bangkit semula. Jadi untuk malam ini untuk bercakap tentang industri kreatif bangkit semula adalah daripada My Creative Ventures ialah Encik Mas Salwi Hasawan, pengurus pelaburan My Creative Ventures, dan juga di hujung sana ialah Encik Nasir Juri, pengurus besar kewangan My Creative Ventures. Sebelum kita nak bercakap tentang My Creative Ventures, kita nak cakap tentang peruntukan lebih kurang 225 juta ini, mungkin boleh diberi pemahaman dan juga di mana sebenarnya kedudukan situasi semasa industri kreatif negara pada ketika ini. Okey, terima kasih. Pandemik COVID-19 yang berlaku pada hari ini, dia dirasai dan memberi impak kepada semua sektor dan kepada semua orang. Dan salah satu sektor yang paling terjejas adalah sektor ataupun industri kreatif. Bila mana pandemik ini berlaku dan kerajaan juga melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, syarikat ataupun syarikat kreatif yang mana kebanyakannya mempunyai ataupun barang-barang mereka itu didapati daripada luar negara, dengan penutupan sempadan ataupun sempadan di kawal rapi, penghantaran barang mereka daripada luar negara itu terjejas dan mungkin mengambil sedikit masa. Jadi jualan mereka pada masa itu mungkin menurun sedikit. Yang kedua, perniagaan kreatif yang mempunyai perniagaan fizikal yang sangat tinggi dan juga kurangnya kehadiran dari segi atas talian. Bila mana PKP dilaksanakan, orang ramai tidak boleh pergi ke pasar raya, tidak boleh pergi ke shopping mall. Jadi ini telah menyebabkan sebahagian perniagaan kreatif yang amat bergantung kepada fizikal telah jatuh merudum. Yang ketiga, perniagaan kreatif yang terlibat dengan persembahan, konsert, pameran seni, apabila PKP dilaksanakan, sebahagian besar acara awam, konsert ini terpaksa ditangguh dan ataupun dibatalkan. Jadi kita menyambut baik, industri menyambut baik apabila kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan pada Jun yang lalu. Dan pada peringkat ini, hampir semua sektor ekonomi dibuka, termasuklah sektor kreatif. Di situ, kami melihat apabila sektor kreatif ingin bangkit semula, di situ berdirinya My Creative Ventures,
dengan dari kita akan memberi sedikit dana untuk mereka bangkit kembali dari apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19 dan juga PKP sejak 3 bulan yang lalu. Kalau kita nak bagi pemahaman lah kepada semua, untuk peruntukan sejumlah 225 juta ini, MyCreative adalah sebagai yang mentadbir dan juga menguruskan dana peruntukan ini. Mungkin Encik Nasir mungkin boleh jelaskanlah, mungkin sebelum kita nak jurus kepada peruntukan, geran, kalau nanti kita cakaplah sedikit tentang pinjaman mudah dan sebagainya, mungkin tak ramai yang mengetahui latar belakang bagi MyCreative Ventures ini sendiri. Mungkin boleh dikongsikan latar belakangnya dan juga signifikan peranan yang boleh dimainkan. Okey, terima kasih Fauzi. MyCreative Ventures telah ditubuhkan pada tahun 2012 dengan mandat utama untuk membantu industri kreatif secara mampan dan sustainable. Kalau kita lihat sebelum ini, bantuan daripada pihak kerajaan kepada industri kreatif adalah lebih berbentuk kepada dari segi geran dan juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembangunan modal insan. Bila mana MyCreative ditubuhkan, kita dimandatkan bahawa kita harus membantu perniagaan industri kreatif untuk menjana pendapatan menerusi pelaburan ataupun pembiayaan yang kata kita mampu pulangkan balik sebarang pembayaran balik kepada industri. Maksudnya kita tidak hanya menabur duit ke dalam industri, tapi kita melabur di dalam syarikat dan kita membantu mereka supaya sebarang bantuan adalah lebih berbentuk kepada komersial. Kalau saya sempat, kalau saya lihat kepada halaman utama di mycreative.com.my penjana ini, kalau anda boleh scroll, ada kesempatan untuk singgah ke page ataupun halamannya, ada beberapa lah, lebih kurang 7 ataupun 8 geran dan juga inisiatif yang disebutkan tadi. Antaranya geran pemasaran dan promosi digital, inisiatif pemulihan cendana, geran pemulihan industri kreatif, skim padanan pinjaman pelaburan, pinjaman mudah trek laju, dan ada beberapa lagi lah, antaranya pinjaman mudah trek laju, pinjaman mudah trek laju dan juga program Haleju Digital. Daripada kesemua yang saya sebutkan ini, banyak kan. Jadi mungkin bagaimana inisiatif-inisiatif di bawah peruntukan yang sedia ada ini boleh melonjakkan ataupun setidaknya dapat pemain-pemain industri sedia ada ini dapat meneruskan survival ataupun kelangsungan perniagaan mereka? Daripada 225 juta yang disalurkan untuk industri kreatif, MyCreative telah ditugaskan untuk menyelia sebanyak 190 juta. Daripada 190 juta yang kita perolehi, 50 juta kita akan salurkan kepada industri melalui geran pemasaran dan promosi digital, di mana usahawan-usahawan boleh mendapat sehingga RM25,000 dalam bentuk geran untuk mereka mempromosi perniagaan mereka di alam maya. Seterusnya kita juga terdapat pelbagai geran yang mana ia menjurus kepada pemulihan industri kreatif. Geran ini adalah tertumpu kepada 3 sektor, iaitu persembahan dan permainan digital, kesusasteraan dan juga filem festival. Okey, geran yang pertama iaitu dalam subkategori ini adalah untuk geran untuk sektor acara dan pementasan digital, di mana sektor ini adalah sektor yang amat terkesan akibat PKP dan juga pandemik COVID. Kebanyakan kalau kita tengok sektor ini, mereka bergantung kepada interaksi fizikal di mana para penonton hadir untuk menyertai persembahan langsung dan juga pameran. So, sejak COVID dan juga pandemik, mereka hampir kesemua aktiviti dalam sektor ini telah terhenti. So, kita berharapkan dengan sedikit bantuan daripada pihak kerajaan, sektor ini dapat memulakan semula acara yang tertunda ataupun telah dibatalkan lah. Okey, seterusnya kita juga terdapat sedikit bantuan untuk sektor kesusasteraan, di mana kita berharap aktiviti-aktiviti penerbitan karya asli tempatan dapat terus dimantapkan ataupun disuburkan kembali. Sebagaimana kita sedia maklum, program aktiviti-aktiviti penerbitan dan juga berkenaan dengan kesusasteraan telah agak terhenti. Kita terdapat satu acara besar, iaitu Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, yang telah ditunda akibat COVID. Ini telah menjejaskan agak ramai juga pemain-pemain dalam sektor ini, di mana jualan mereka telah terjejas dan juga
para pengkarya agak takut untuk melabur dalam menerbitkan buku-buku barulah. So kita harap dapat disuburkan kembali semula aktiviti dalam sektor ini. Dan seterusnya kita juga terdapat sedikit bantuan untuk penerbit filem seni yang untuk menerbitkan filem ceraka dan dokumentaris festival untuk menyertai festival-festival yang berkaitan. Ini lebih untuk menyuburkan aktiviti penerbitan filem-filem ataupun karya-karya yang lebih menjurus kepada kesenian dan juga menyertai festival filem. Okey, itu berkenaan dengan beberapa yang disebutkan tentang geran filem, geran acara dan juga pameran digital, geran sastra. Mungkin di bawah inisiatif yang disebutkan tadi juga, kalau boleh saya nak minta Cik Awi sebelum kita nak pergi berehat ini, mungkin boleh disebutkan sedikit tentang pinjaman pemulihan perniagaan dan juga pembiayaan mikro. Mungkin ada yang tertanya-tanya tentang bagi pemain yang terlibat dalam industri kreatif ini, mungkin yang tertanya, adakah peruntukan ataupun dana ini dikhususkan kepada mereka yang sudah ada perniagaan itu ataupun mereka yang belum memulakan perniagaan berkaitan dengan industri kreatif ini boleh memohon ataupun bagaimana? Mark Creative Ventures ni dia terkenal dengan pinjaman dia. Jadi tidak terlepas untuk pelan penjana juga. Kita menyediakan beberapa inisiatif di bawah pinjaman mudah, ada beberapa produk. Yang pertamanya adalah skim pandangan pinjaman pelaburan ataupun kita ringkasnya SPPP. SPPP ini adalah satu rangka pelaburan sama ada dalam bentuk equity maupun pinjaman yang mana kita galakkan syarikat penerbitan tempatan untuk bekerjasama dengan syarikat penerbitan antarabangsa. Di situ kita memberikan pinjaman maksimum sehingga 2.5 juta dengan kadar faedah yang sangat menarik iaitu 3.5% setahun. Di samping SPPP kita juga menawarkan pinjaman mudah trek laju, iaitu yang pertamanya adalah pembiayaan pengantaraan bagi penerbit kandungan industri kreatif yang mana kita akan di bawah pinjaman ataupun inisiatif ini kita akan menawarkan pembiayaan sehingga 70% daripada nilai kontrak yang mereka terima daripada mana-mana syarikat penyiar untuk membuat ataupun untuk membantu dari segi kos produksi. Seterusnya, pembiayaan mikro untuk usahawan industri kreatif. Ringkasnya PMUK. PMUK ini ditawarkan untuk perniagaan syarikat sendirian berhad, entiti milikan tunggal, perkongsian yang beroperasi lebih daripada 6 bulan dan atau kurang daripada 3 tahun dan manakala hasil syarikat kurang daripada 1 juta. Untuk PMUK ini kita menawarkan had pinjaman serendah RM50,000 sehingga RM150,000. Dan kadar faedah masih lagi menarik iaitu 3.5% setahun. Yang keempat ialah pinjaman pemulihan perniagaan industri kreatif, PPPK. Pinjaman ini kita tawarkan sama seperti PMUK, cuma bezanya PPPK ini ditawarkan kepada syarikat sendirian berhad yang lebih stabil, yang lebih terbukti model perniagaannya, yang telah beroperasi lebih daripada 3 tahun dan mempunyai hasil syarikat lebih daripada RM1 juta. Untuk PPPK ini kita menawarkan had pinjaman yang lebih tinggi iaitu RM100,000 sehingga RM500,000. Okey, itu yang telah diberi penjelasan kepada mereka yang nak memohon. Pasti inilah penjelasan yang diberikan dan juga pemahaman antara yang disebutkan tentang geran, skim padanan pinjaman dan juga pinjaman mudah trek laju. Dan selepas kita berehat ini, kita nak memberi tumpuan bagaimana pemain industri kreatif ini perlu bergerak sejajar dengan apa yang kita sebut tentang nombor baru selepas ini dalam agenda awal ini.
Baiklah, kembali dalam agenda awal ini, malam ini kita memberi tumpuan kepada inisiatif pelan yang disebut sebagai Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana, dan kita narrow down atau kita memberi fokus kepada tentang inisiatif untuk memberi bantuan kepada mereka yang terlibat dalam industri kreatif. Dan untuk malam ini masih lagi bertemankan pada malam ini adalah Encik Masalwi Hasawan, Pengurus Pelaburan My Creative Ventures, dan juga Encik Nasir Juri, Pengurus Besar Kewangan My Creative Ventures. Baiklah, kalau boleh kita nak memulakan dalam bahagian kedua ini. Tadi tadi Encik pun dah beri maklum dan juga memberi penjelasan tentang inisiatif yang disebutkan di bawah apa yang boleh disebut bantuan yang diberikan untuk industri kreatif ni bangkit semula dan bagaimana mereka boleh memohon. Tetapi dalam untuk waktu ini kita memberi fokus kepada kita sering kali mendengar tentang terma norma baharu. Norma baharu ini bukan sahaja tentang bagaimana kita memakai pelitup muka, pembasmi kuman, tetapi norma baharu perniagaan ini lebih kepada bagaimana tadi disebutkan bagaimana pemain-pemain industri ini terduduk bila mana COVID-19 melanda negara. Jadi migrasi model perniagaan itu perlu daripada tradisional secara fizikal ke arah digitalisasi, ke arah digital. Mungkin boleh diberi perkongsian dan juga penjelasan bagaimana inisiatif di bawah dan juga diuruskan My Ventures ini boleh membantu mereka yang dahulunya secara tradisional model perniagaan ini boleh berhijrah ke arah digital. Baik. Platform digital bukanlah satu benda yang asing untuk kita. Malahan ia dah pun direalisasikan sejak beberapa tahun dahulu. Tetapi untuk sektor kreatif, kita menghadapi masalah daripada beberapa segi untuk kita menggalakkan pemain-pemain ini untuk berhijrah ataupun menghadirkan atau menguatkan lagi kehadiran mereka dalam sektor digital. Kita menekankan, kita selalu mengatakan kepada semua pemain bahawa mari kita berhijrah kepada sektor digital kerana digital ini menjanjikan ataupun memberi kelebihan, beberapa kelebihan antaranya. Sektor digital, bila kita migrasi kepada sektor digital, ia akan meningkatkan hasil jualan. Kalau sebelum ini mereka selesa dengan kedai secara fizikal, tetapi dengan apabila PKP itu dilaksanakan, mereka terduduk dan mereka kehilangan hasil perniagaan. Jadi mereka mahu tidak mahu mereka perlu beralih kepada sektor digital untuk meningkatkan hasil jualan mereka, dan juga untuk sebagai pilihan yang seterusnya ataupun pilihan yang lain sekiranya mungkin PKP ini dilaksanakan semula ataupun sektor fizikal mengalami penurunan seterusnya. Mereka perlu untuk meneruskan norma baharu. Contohnya, apabila PKP dilaksanakan, kebanyakan pemain industri dari segi konsert tidak boleh dilaksanakan, pameran seni terpaksa dibatal ataupun ditangguhkan. Jadi, My Creative menyedari bahawa mereka perlu menganjak kepada satu norma baharu. Kita di sini My Creative kita menyediakan untuk menggalakkan mereka ini ataupun pemain-pemain ini terlibat lebih daripada kepada sektor digital. Kita menyediakan pelbagai inisiatif untuk membantu mereka menganjak kepada sektor digital dengan kita memberi grant ataupun kita memberi grant kepada pemain-pemain ini untuk meneroka acara langsung secara digital, pementasan secara digital, secara tidak langsung mereka meneroka satu lembaran baru ataupun norma baru. Dan kita untuk kepada syarikat yang sudah selesa dengan perniagaan secara tradisional, kita menyediakan pelbagai inisiatif latihan untuk mereka melihat kembali, jom kita berubah kepada ataupun kita perkuatkan kehadiran kita di sektor digital. Kalau diikutkan dalam apa yang kalau saya sempat Google tadi, kalau diikutkan industri kreatif sebelum COVID-19 ini, jumlah janaan untuk ekonomi itu cukup besar, lebih kurang 11 bilion ringgit dan mewujudkan lebih kurang 80,000 peluang pekerjaan. Mungkin untuk waktu ini mungkin Encik Nasir boleh kongsikan, tak ramai sebenarnya usahawan di Malaysia ni berminat untuk menceburi dalam industri kreatif. Jadi dan melihat kepada apa yang kita bincangkan adalah tentang penjana ini, bagaimana penjana ini dah harap dapat merancakkan lagi industri kreatif pada masa akan datang?
Okey, kalau kita lihat, terima kasih Fauzi. Kalau kita lihat industri kreatif ni, mengapa tidak ramai usahawan tempatan berani untuk mencuburi kerana risiko yang agak tinggi. Mandat kenapa MyKreatif ditubuhkan adalah kita menyedari bahawa pihak-pihak penyedia kewangan yang tradisional secara umumnya agak keberatan untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor ini. Ini menunjukkan risiko yang mereka telah tafsir adalah sangat tinggi untuk sektor ini. Itu adalah kenapa sebab utama MyKreatif Venture telah ditubuhkan. Kalau kita lihat peruntukan untuk penyana industri kreatif sebanyak 190 juta yang diperuntukkan, adalah amount ini adalah satu amount yang cukup besar dan ia merupakan satu tanggungjawab yang amat berat kepada MyKreatif untuk memastikan bahawa peruntukan ini dapat disalurkan dengan secara segera dan efektif kepada pemain-pemain industri. Kami akan untuk pihak MyKreatif, kami akan terus membantu industri ini untuk supaya para usahawan akan dapat menempuhi tempoh masa yang agak kata sukar buat masa sekarang, walaupun aktiviti-aktiviti perniagaan untuk industri kreatif ini kita rasa agak terbantuk berat masa sekarang. Diharapkan dengan bantuan ini kita akan dapat menjana semula dan insya-Allah kita berharap keadaan akan bertambah lebih baiklah. Okey, kalau boleh dikongsikan Encik Masawi, permohonan ini diberi tempoh selama 6 bulan dan berakhir pada penghujung tahun ini. Kalau diikutkan kita sekarang berada betul-betul di pertengahannya, mungkin boleh dikongsikan setakat ini macam mana status permohonan dan mungkin boleh dikongsikanlah tentang permohonan, bagaimana mereka nak memohon. Tadi disebutkan geran, pinjaman mudah dan juga latihan. Bagaimana mereka nak memohon? Sebab ramai yang mungkin tak ramai yang masih lagi belum mengetahui dan juga belum lagi maklum tentang peruntukan yang sedia ada ini. Okey, sehingga sekarang kita menerima permohonan yang amat menggalakkan daripada penggiat-penggiat seni kita, daripada industri. Walau bagaimanapun masih terdapat, kita perlukan lagi. Maksudnya kepada semua penggiat industri seni kreatif ini, mari dan kita guna ataupun kita utilisasikan apa yang kerajaan telah sediakan untuk industri ini. Daripada MyKreatif, kita menyambut ataupun kita mengalu-alukan kepada semua penggiat untuk datang ke MyKreatif. Kita menyediakan berbagai inisiatif untuk membantu mereka menganjak kembali kepada perniagaan mereka. Untuk pinjaman, mereka boleh melayari laman sesawang kita di mycreative.com.my dan di situ kita membuka permohonan secara atas talian dan mereka boleh mengisi segala isi butiran yang diperlukan dan juga melampirkan segala dokumen yang diperlukan, dan apabila permohonan mereka telah lengkap, pegawai-pegawai kami ataupun rakan-rakan kerja saya di MyKreatif akan cuba membantu penggiat-penggiat ini mendapatkan apa yang mereka perlukan untuk bangkit kembali. Dan kita juga boleh rasa-rasanya untuk geran mereka boleh mohon melalui email. Email dan juga kita boleh melalui laman web MyKreatif. Kami juga membuka kepada para pemohon untuk datang membuat bertemu janji dan juga bertemu dengan pegawai kami untuk untuk membantu mereka mengisi borang permohonan dan juga menerima permohonan-permohonan mereka. So kami kami telah menyediakan beberapa ruang untuk mereka bertemu, bertanya dan juga menyalurkan permohonan mereka. Okey, jadi bagi mereka yang berminat, sebab kalau diikut dalam time frame yang disebutkan tadi dalam 6 bulan, sekarang dah lepas 3 bulan dan lebih kurang 3 bulan lagi tempoh permohonan ini akan tamat. Dan mungkin yang terakhir sekali lah untuk Encik Nasir, selain daripada penjana ini di bawah payung MyKreatif itu, apa lagi inisiatif yang telah pun dan juga yang telah pun dirancang dan juga telah pun dilakukan dan dijalankan khususnya untuk memastikan bagi pemain-pemain yang terlibat dalam industri kreatif ini, pertama yang seperti kita katakan tadi, macam mana mereka nak survive, macam mana kelangsungan perniagaan itu boleh diteruskan dan juga bagaimana mereka boleh bangkit, inisiatif selain daripada penjana. Mandat utama MyKreatif adalah untuk memberi pembiayaan dan pelaburan, di mana untuk masa ini kami telah menawarkan moratorium kepada pelanggan-pelanggan yang sedia ada.
Selain daripada itu, kami akan terus menawarkan pembiayaan dan pelaburanlah kepada mana-mana perniagaan yang memerlukan dan memenuhi ciri-ciri pembiayaan kami. Selain daripada program penjana, kami juga terdapat beberapa program di bawah cendana di mana mereka telah menawarkan geran dan juga latihan kepada grassroots artis dan juga pemain-pemain industri yang khusus kepada sektor muzik independen, visual art dan juga seni tradisional dan craft. So buat masa sekarang, pihak marketing menumpukan usaha-usaha kami kepada program penjana di mana program-program sedia ada telah kami tambah baik sejajar dengan peruntukan yang kami perolehi di bawah program penjana industri kreatif. So saya rasa saya menyerulah kepada pemain-pemain industri kreatif untuk melihat apakah peluang-peluang yang terdapat dalam program-program yang dapat kami tawarkan dan mengambil peluang ini untuk memohon secara segera kerana tempoh masa yang agak terhad untuk program ini dan dana juga walaupun agak besar tapi ianya terhad kepada sesiapa yang mendapat dahululah. Macam tu. Okey, kepada untuk anda yang berminat, bagi yang terlibatlah dalam industri kreatif ini, anda boleh terus ke capaian layari www.mycreative.com.my untuk bacaan lanjut, maklumat lanjut dan juga ataupun terus sajalah boleh call ataupun hubungi di talian 03-7712-7212 untuk mungkin ada temu janji yang boleh dilakukan dan juga apa sajalah pertanyaan berkaitan dengan inisiatif yang telah pun kita bincangkan. Dan pastinya terima kasih diucapkan kepada Encik Masalwi Hasawan, Pengurus Pelaburan My Creative Ventures dan juga Encik Nasir Juri, Pengurus Besar Kewangan My Creative Venture atas perkongsian dan juga diskusi kita pada malam ini iaitu terkait dengan pelan penjana bagi kita memastikan industri kreatif ini boleh bangkit semula. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zin. Terima kasih kerana menonton.